I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Okay, kita tengok daripada segi kewangan. Daripada dulu Rin start sampai ke sekarang, ada tak beza dari segi senangnya nak dapat sponsor, nak tukar-tukar sikit part-part dekat motor dan sebagainya, sebab itu semua perlukan duit kan. So macam mana? Kalau ikutkan dari segi kita mula suspension lah, memang senang lah sekarang. Kalau saya bagi input ataupun data, feedback, Kereta Motorsport boleh bantu untuk betulkan semula kan. Tapi dari segi macam part-part saya lain lah, barang-barang lain susah lah, masih di bawah tangan ayah saya sendiri dan keluarga kami sendiri lah. Okay Rin, boleh tak Rin ceritakan serba sedikit in detail lah, kita nak pengalaman Rin sepanjang berada di Sepanyol dan European Championship. Okay, di Sepanyol, di kejuaraan Sepanyol Supermoto, saya dengan pasukan Supermoto lain lah. Benda yang paling saya nampak, yang paling suka untuk saya atasi adalah cara bercakap, komunikasi dengan manager, sebab beliau orang UK. Okay. Tapi pasukan tu berada di Sepanyol. Okay. Jadi bila bercakap tu intonasi kami sangat lain. Jadi tapi cakap English lah. English, tapi dia ada bunyi slang dia yang sangat pekat. Jadi saya kena banyak dengar banyak lagu Inggeris lagi yang intonasi dia lagi kuat ke arah UK. Jadi memang pusingan pertama tu memang suka. Saya pun ada jatuh. Tapi alhamdulillah saya bangkit. Saya berlumba di race kedua dia. Okay. Kemudian kalau tengok di round 2, kami bila balik Malaysia, saya berlatih lah dengan jentera lama saya. Kemudian saya kembali balik untuk round 2 di Sepanyol. Pun sama, saya ada jatuh juga sampai. Tapi jatuh ringan-ringan je lah. Tidak, kali ni suit tu sampai terkoyak. Okay. Kali yang agak bila jari tu ada macam tercabut sikit dari jari ni sikit. Kita dah suyau. Tapi okey lah, sebab esoknya tu hari berlumba, beli suit baru, kira suit yang murah sikit. Bila kembali tu memang saya kata okay, tak apa, kita cuba yang terbaik. Tapi memang betul, saya dapat nombor 10 masa tu. Cuma memang sakit lah, sebab jari time masa tu sangat sejuk time ketika itu. Okay. Cuaca masa sangat tu winter? Masa tu tak winter, dia windy, dia sangat sejuk. Tapi disebabkan mungkin saya rasa saya kena buat. Jadi, dengan luka-luka tu dengan sambung luka-luka lagi. Saya tak kisah. Tapi kita nak tahu, Rin pernah aksiden yang teruk sikit dekat Valencia. Betul? Cerita kan? Kalau ikutkan, itu adalah ketika sesi free practice. Okay, practice baru. Ya, free practice. Tapi masa tu dah free practice yang terakhir. Ketika tu kita nak buat, mereka ada buat 2 kumpulan untuk dibagikan sebab terlalu ramai. Saya dalam, kalau ikut timing digital, kami dalam nombor 11. Nombor 11 jika dicampur dengan grup pertama. Okay. Maksudnya kami nombor 2. Ketika itu saya tengah kejar seseorang. Saya tahu saya boleh kejar, tapi disebabkan saya tahu saya ada kesalahan sikit saja, saya terlebih buka minyak dan motor tu melambung. Saya terseret sebenarnya. Dan helmet tu dikhabarkan sebenarnya dah nampak simen dalam helmet tu dah ni. Dan bila terseret tu, saya berguling ke tayar, kepala hempap ke tayar dulu. Bahu yang ada macam ada protection besi tu, ada protection besi tu agak remuk kena bahu. Kemudian motor tu, bila saya nak bangun, saya nampak motor tu kat udara dah hempap tepat kena pelvis dan ada bunyi macam ada bunyi crack. Motor tu hempap dia. Lepas tu bila masuk ambulance tu, mereka nak potong racing suit. Kita dah risau nak potong racing suit tu, tapi saya kata tak payah sebab saya boleh buka. Memang betul saya boleh buka, cuma saya tak tahu mana datang kekuatan tu. Cuma saya buka je. Masa tu sedar lagi lah? Sedar, cuma Fully sedar. Saya dapat rasa semua anggota badan saya belah bawah ada yang tak bergerak. Saya nampak rasa ibu jari kaki saya tak dapat rasa. Lepas tu masuk hospital berapa lama tu? 46 hari dalam hospital sendiri? Hospital di Sepanyol.
46 hari. Ketika tu saya rasa dalam 2 minggu sebelum saya buat surgery saya. Surgery di? Surgery di hospital saya kat sana lah, kat Sepanyol di lah. Sepanyol juga. Okay. Cuma saya buat 2 surgery masa tu. Satu betul kat arteri saya terputus. So bila saya ini bukan biasa-biasa meter. bila buang air kecil tu, okay. bila dalam beg tu dia keluar darah. Jadi saya tak boleh bergerak pun sebenarnya. Tapi sebab kita kan orang Melayu kan, orang Malaysia sebenarnya, kita ada sikap degil. Ya, biasa tu. Kalau dah naik motor ni. Jadi bila dah buat pembedahan, saya dapat rasa okey sedikit. Lepas tu kami buat pembedahan yang paling kritikal lah, itu meletakkan besi pada belang pelvis. Okey. Masih sampai sekarang ada sampai lagi sekarang besi ada tu. dan tak boleh dibuka. Kalau saya buka, dia terlalu dekat dengan nerve system kita yang pada alat sulit kita dan kaki. Sekarang ada rasa beza tak? Ada. Kalau saya naik motor, saya tak boleh naik dari belah kiri. Kaki tak boleh angkat belah kiri kerana besi tu nanti akan regang dan dia macam sekat. Kalau saya tak boleh berlari sampai sekarang. Jadi saya berenang, ketika saya mula-mula berenang, saya hampir lemas. Sebab tak boleh nak balance. tak boleh kicking. Gerak kaki. Gerak kaki sebab anatomi badan tak boleh baca lagi. Saya tiap minggu saya pergi pusat akuatik Shah Alam, berenang untuk recovery sendiri. Saya okeylah boleh berenang lah sekarang, tapi terasa sakit. Masih terasa lagi Masa tu parents ada kat sana? Tak ada, saya seorang je. Seorang-seorang dengan tim manager pun seminggu sekali je datang. Kat sana kat Sepanyol? Ya. Seorang-seorang? Seorang-seorang. Macam mana rasa tu? Rasa dia nak ibu. Macam mana nak kata, rasa dia sedih tu adalah juga. Cuma mungkin saya cakap masa sebelum pembedahan tu cakap, mungkin kalau tak berlumba nasib lah. Masa tu dah rasa macam dah rasa macam mungkin dah masa kot, lantak lah. Okay. Tapi fikir sebab saya mungkin boleh mungkin macam saya ada ada student saya. Kira saya boleh ajar orang. Jadi saya dah fikir masa-masa kalau saya tak boleh berlumba, saya boleh buat benda lain selain ni. Dah ada backup plan. Ya. Yeah. Okay. Kalau betul-betul lah macam ada tak rasa down, tak nak dah, tak nak pusing motor dah. Ada dah jadi benda lain lah pula. Kiranya ada juga, cuma saya banyak luangkan masa sendiri lah. Sebab saya tak nak siapa-siapa tahu apa yang saya fikir. Okay. Biar saya luangkan diri saya sendiri. Kadang saya selalu kalau sendirian, mungkin saya baca buku, mungkin saya dengar lagu. Ataupun kalau saya sekarang ada naik motosikal kat luar, saya boleh pergi ke macam biasanya saya pergi Aquaria. Saya tenangkan diri. Banyak kat situ lah. Banyak tenangkan diri je. Tapi mostly memang ada fikiran macam tu. Masa accident tu macam mana reaksi parents? Reaksi parents masa dengar mereka call tu memang sedih lah. Mak saya nangis, ayah saya pun sedih. Saya memang sedih lah. Dah ada belum keluar perkataan, okay dah stop, tak payah main motor? Tak ada. Tak ada, cuma saya sendiri lah mungkin fikir. Sebab mungkin saya kata kalau tak dapat jalan lagi susah. Maknanya mereka masih supportive walaupun apa yang jadi dah letak sana, dah letak besi, dah macam-macam adjust lah body dia, macam dah tak original lah. Masih lagi. Okay, kita tahu Rin sekarang belajar di MSU, betul? Dan sekarang juga masih lagi aktif dalam bidang pemotoran. Macam mana bahagikan masa? Alhamdulillah, sebab syukur sekali sebab lecturer saya semua lecturer yang baik. Jadi setiap kali saya bagi tahu notis saya nak pergi berlumba di Eropah pada 2020 tu, mereka terkejar, kata okey, boleh kami benarkan. Macam mentor saya kalau ikutkan di MSU, saya di bawah Schoolhouse Creative Arts dengan mengambil pengajian outdoor recreation. Okey. Jadi bila bagi tahu mereka yang saya aktif dalam bidang motor, mereka gembira. Cuma mereka kata saya cuba seimbangkan pada tahun 2021 sebab saya betul duduk di Sepanyol.
cabaran dia adalah bangun 2 pagi di mana waktu Malaysia adalah 8 pagi. Okay. Adalah waktu kelas. Kena online kelas. Sangat online kelas. Dan masa tu kira masih pandemik kiranya kan. Jadi ramai yang online kelas. Tapi tu lah, bila lepas berlumba hari Ahad tu, kami dari mungkin 6 jam, 5 jam perjalanan. Bila balik tu memang penat. Tapi fikir pukul 2 pagi ada kelas, sambung pukul 4 pagi. Jadi saya laratkan juga. Masa accident tu masih belajar lagi? Bila accident memang masih belajar, cuma lama tu cuma di-deferkan sebab lecturer saya nama Miss Jane, dia kata rehat dulu. Kita tak nak bagi saya terlalu stres, terlalu fikirkan. Tapi kalau ikutkan hati, saya sebenarnya nak periksa, cuma dah dia kata tak payah. Kita bawa ke semester yang lain. Dia pun tahu teruk sangat. Kita dengar pun rasa risau je. Okay, kita nak ceritalah pasal anak-anak muda zaman sekarang kan. Rin pun muda, umur baru 20 tahun, betul mungkin ada, kita tengok anak-anak muda sekarang tak tahu macam mana. Kalau dia suka motor, main motor, tapi tak tahu kat mana platformnya nak mula. Macam Rin dah ada macam daripada umur 15 tahun dah start kita ke bengkel buat motor dan sebagainya. Tapi anak-anak muda yang sekarang ni mungkin tak ada platform untuk mulakan career dalam bidang pemotoran tu. So macam mana, apa nasihat? Kiranya kalau platform untuk saya paling bagus adalah Malaysian Cup lah. Sebab saya sendiri pun pernah masuk Malaysian Cup setahun di bawah Yamaha Petronas Super Series. Jadi bagi saya, anak-anak muda memang betul ada yang berminat, tapi kadang mereka lebih sukakan jalan lurus. Tapi dalam masa yang sama, mereka gunakan jalan raya sebagai cabang ataupun tempat untuk berlumba. Sebenarnya ada banyak, kalau kita buka di media sosial sekarang, ramai anak muda sekarang dah memegang telefon pintar, betul tak? Betul. Jadi mereka kena ada rasa keinginan tu, kena ada, dan rasa kalau dia nak, dia kena usaha. Macam saya sendiri pun usaha juga. Kalau macam dengan pasukan sumotor lain saya pernah juga approach, maksudnya cuba capai mereka, bertanya juga. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, bagi saya keinginan dan keazaman dan juga sokongan dari ibu bapa. Tapi platform yang saya sarankan, mungkin kalau yang lagi muda, mungkin dalam 10-11 tahun, mungkin dalam FIM MiniGP Malaysia, ataupun yang agak tua sedikit, mungkin dalam umur 15 atau 14 kan, boleh masuk kejuaraan Malaysian Cup untuk one make race. Kita ada banyak yang lahir pada situ juga. Kalau ikutkan, semuanya tournament yang kecil-kecil yang boleh. Yang kalau Malaysian Cup ni yang besar lah. Yang besar terus. Ya, betul. Tapi mereka akan berada di dalam kejuaraan yang one make, maksudnya genre yang sama, spek yang sama. Jadi begitulah. Kita nak kata tentang sokongan ibu bapa. Mungkin Rin sendiri, ibu bapa memang support daripada awal. Mungkinlah ayah fikir, daripada anak aku merempit, baik kita kita kata bagi sokongan yang sepenuhnya. Kita providekan dia part-part motor, buat motor dan sebagainya. Macam mana pula dengan mungkin orang-orang kat luar sana, support ibu bapa tu kurang? Kalau support ibu bapa kurang ni, bagi saya, kalau mungkin dari segi yang saya nampak lah, adalah mereka rasa memang bahaya benda ni. Sebab bila kita berganda nyawa sebenarnya, bila kita masuk dalam lita, apa-apa boleh jadi. Macam ibu bapa saya, mungkin ayah pernah sendiri bawa motor. Bukan berlumba, tapi dia pernah bawa motosikal di Bukit Melawati. Satu hala, jadi bukan, kita tak panggil lah dia macam rempit dua hala tu kan. Tak ada membahayakan siapa pun ketika itu. Tapi sokongan tu mungkin sebab mereka rasa kalau benda ni daripada hobi boleh jadi satu bidang career. Kenapa tidak? Betul. Tapi bagi saya, untuk ibu bapa kat luar sana, betul, duit adalah satu kepentingan untuk kita lah, satu benda yang kita selalu fikirkan. Tapi macam saya kata, platform macam Malaysian Cup sangat bagus. Sebab saya ada juga ramai kawan yang dari situ juga kan, sama macam saya, mereka fikirkan keuangan juga. Kalau bagi saya, untuk ibu bapa,
cuba faham bidang motorsport ni. Mereka bukan merempit tapi mereka memakai suit, mereka pakai helmet. Keselamatan tu memang ada. Jadi bila jatuh kita risau tapi tak perlu gentar untuk merisaukan dia sangat. Mungkin tak teruk sangat. Betul. Macam kalau kita tak ada apa-apa protection. Ya, kalau kita merempit di jalan raya dua hala, macam-macam boleh jadi. Betul, macam ada kes yang sebelum ni. Rin juga mesti pernah banyak race dekat lita-lita di Malaysia kan, yang kecil, yang besar, selain daripada di SIC. Kat mana lagi lita-lita? Mungkin orang yang kat luar tu tak tahu ada lita kecil. Kita bolehlah guna untuk race. Okey, kalau dekat SIC memang dah war-war lah. Okey, di tepi SIC sebenarnya ada satu sepang go-kart. Itu memang mungkin ada yang dah tahu. Tapi bagi saya ada satu lita yang lagi murah sebenarnya, dan sebenarnya bagus juga untuk mereka yang baru nak cuba kan. Mungkin lita Kuala Selangor, lita rakyat Kuala Selangor. Sebenarnya lita di Johor kita ada Tangkak. Di Perlis kita ada Unimap. Ya, Unimap ada lita. Unimap kalau ikutkan dalam universiti tu memang ada satu lita. Kalau lagi satu di Terengganu pun ada lita Terengganu, Gong Badak kalau tak silap saya. Di Perak ada satu lita Datuk Sagu. Itu memang kegemaran, cuma ketika ini masih tutup lah. Apa nama dia? Masih menyelenggara. Dalam English apa? Maintenance. Okay, kalau dekat Elite pun ada, cuma pun tutup juga untuk motor. Tapi tak mungkin tahun yang akan datang mungkin ikut untuk kami berlatih. Okay. Kita dah pun ke soalan yang terakhir. Yus, ada soalan lain lagi? Mungkin tak ada. Okay, kita dah soalan terakhir. Harapan untuk diri Rin sendiri dalam bidang pemotoran, dan juga sukan pemotoran di Malaysia ni mungkin tak dapat tempat yang sama macam sukan bola sepak kat Malaysia. Sukan apa yang saya nampak untuk diri saya cuma cuba berlatih dengan lebih banyak sedikit daripada apa yang saya buat sekarang. Mungkin pemikiran saya perlu ubah sikit untuk mentality side kan. Tapi untuk saya pandang Malaysia boleh pergi dengan lebih jauh. Cuma mungkin organize event, contoh yang buat race kena letakkan peraturan yang tetap. Contoh spec engine yang sama. Sebab kita tak nak sukan motorsport ni dipandang sebagai macam merempit juga. Sebab merempit kadang ada yang spek yang lain-lain. Macam dia ni pakai motor yang lebih kuat, yang ini pakai motor lebih tak kuat. Jadi ada banyak beza di situ. Jadi bagi saya Malaysia ni kalau nak bagus dalam sukan motorsport ni adalah letakkan satu championship di mana dia punya rules dia, regulations dia sama, dan tak ada yang boleh tipu dan beza.